kepada partisipan yang hadir pada hari ini. So anda adalah manusia-manusia yang sangat amazing okey. Sebab kalau ikutkan dah tengah hari ni orang orang ada kehidupan dia masing-masing, okey. Ada yang nak makan, ada yang berhujung minggu, okey. Tapi hari ini sanggup, okey, sudi juga meluangkan masa bersama upline anda dan saya juga bangga dengan dengan meeting Zoom yang diadakan pada hari ini. Bangga juga kerana masuk sama-sama sharing dalam tim dalam tim PCNJK. Okey, nama saya sekali lagi saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Nong. Okey, duduk di Sarawak. So Nong Sarawak, FB saya Nong Sarawak. Alright. Nama penuh saya Nurlizawati binti Lamat. Saya merupakan anak yang keempat, anak yang pertama daripada 4 orang adik-beradik. Okey, saya anak yang sulung. Saya ada 3 orang adik di bawah saya. Dan pekerjaan saya sebelum ini adalah pegawai penjara dan saya berkhidmat dengan penjara selama 12 tahun. Okey, saya kutip pengalaman di situ. Kemudian saya pun dalam saya menjadi pegawai penjara tu saya suka berniaga. Okey, sebab hanya berniaga saja yang boleh dapat yang boleh dapat duit banyak. Sebab kita hidup ni orang kata tak semua benda kita boleh beli tapi semua benda memerlukan wang. Okey. So PCNJK ada tanya saya tadi. Dia tanya cabaran untuk macam mana saya nak mengatasi cabaran, okey, dalam situasi stok, dalam situasi sempadan, okey, dalam situasi ialah apa-apa yang orang kata apa-apa jelah yang hadir, okey, dalam hidup kita ni. Sebenarnya kalau ikutkan kita nak makan pun ada cabaran. Kita lahir-lahir je pun ada cabaran. Tapi kita bukan lari daripada cabaran, bukan menyampah dengan cabaran. Kita hadapi cabaran supaya cabaran itu lebih menguatkan kita lagi. Sebab trust, bila you betul-betul nak buat, bila hati you dah satu, apapun cabaran, apapun halangan, rintangan, cubaan, godaan, kita akan tetap lalui dengan tenang. Sebenarnya cabaran ni dia adalah orang kata dia punya intipati adalah di situ di depan kena tenang untuk menghadapi apa saja cabaran. Okay, so actually bukan cabaran daripada stok saja. Kalau ikutkan cabaran dalam menuntut ilmu pun ada juga. Okay, upline jemput tapi tak ada pun orang yang nak join. Tak ada pun orang yang nak datang. Itu pun cabaran juga. Bila ada cabaran, kita pun jadi semakin kuat. Tak apa. It's okay, kan? Okay. So Limbang. Limbang ini terletak di utara negeri Sarawak, alright. Dan dia adalah satu tempat, satu daerah yang sangat terpencil. Okay. Dekat sana McDonald pun tak ada. Dekat Limbang lah maksud saya. Dekat Limbang McDonald pun tak ada. Okay. Sinema pun tak ada. Jadi orang kata hidup dekat Limbang ni boring lah macam tu. Okay. Tapi it's okay. Sebenarnya kalau dalam forever kan sebenarnya kan dia kena ada satu keinginan yang kuat. Sebab kita duduk dalam satu tempat yang bersempadan dengan negara orang. Okey. So macam mana nak mengatasi cabaran terutama di pandemik. Okey, di pandemik. Pada Mac sehingga Jun, okey, kita sebenarnya dah terputus dengan stok. Walaupun sebelum ini kita ada stok, tapi dianya tidak akan berkekalan sebab bila pandemik berlaku semua orang nak cari stok, okey, semua orang nak sihat, semua orang takut,
semua orang nak makan produk, terutama vitamin C, terutama AVG, terutama apa lagi, RTC. Alright, tapi semua itu kita lalui saja dengan tenang sebab kita faham, okey, kita ni duduk dalam satu daerah yang bersempadan. Apa-apa pun tak boleh buat. Apa-apa pun tak boleh buat, okey. Laluan jalan darat ditutup. Laluan laut pun ada ada checking juga. So waktu itu rentas daerah pun tidak dibenarkan. Jadi sangat-sangat mencabarlah waktu itu ya. Tapi kita leader-leader di Limbang semua bersatu padu, sama-sama nak sama-sama fikirkan apa yang terbaik untuk kita punya tim. Okey, bukan untuk kita saja tapi untuk kita punya tim. Sebenarnya di sinilah kita nampak sebenarnya kan pentingnya stok. Okey, pentingnya stok. Contoh macam setiap orang kena ada stok. Paling sikit stok 10 cc. Sebab kami di Limbang, dia tengah-tengah. Bila tengah-tengah, ke kanan adalah Miri, ke kiri adalah Sabah. Okey. Perjalanan daripada Limbang untuk ke Miri ambil masa dalam 3 jam melalui sempadan negara. Ada 2 kali cop pasport. Kalau ulang-alik ada 4 kali cop pasport. Okey. So kalau dari kami nak ke Sabah ambil masa dalam 5 jam hingga 6 jam. Ada 3 kali cop pasport. Tu 3 kali cop pasport. Ulang-alik 6 kali cop pasport. Jadi kalau begini orang memang betul forever dia sepatutnya memang tak ada stok, okey. Tapi kita tak boleh menjangkakan apa-apa kemungkinan berlaku. Kita tak boleh jangkakan. Contohnya macam sekarang pandemik. Memang betul-betul orang cari stok, orang cari suplemen tapi kita tak boleh mengadakan suplemen. Sebab apa? Kita sendiri tak ada simpan stok. Itu kita punya cabaran di situ. Tapi syukur sejak pandemik itu dengan bantuan kita punya upline, okey, dengan bantuan upline kita PCM Nora Syukri, okey, beliau membantu sedikit demi sedikit untuk salurkan stok lah kepada kami dan alhamdulillah juga waktu itu hanya pos laju saja dibenarkan masuk ke dalam daerah Limbang. Lain-lain courier service memang tak boleh. Semua tidak dibenarkan untuk beroperasi pada waktu itu. Hanya pos laju saja. So kita kena tunggu stok yang datang daripada upline kita lebih kurang 1 bulan juga. Ada juga yang capai 2 bulan macam tu. Okey. Sebab kita maklum laluan darat memang tidak dibenarkan, apalagi rentas daerah, rentas negeri pun tak boleh. So maksudnya kami tak boleh ke Labuan, kami tak boleh sebab Limbang ni tengah-tengah, kami tak boleh ke Labuan, kami tak boleh ke Lawas, kami tak boleh ke KK, kami tak boleh ke Miri. Sebab kerajaan negara Brunei pun mengambil langkah yang sama untuk menutup sempadan negara mereka sebab susulan pandemik yang sangat-sangat waktu itu menakutkanlah, serangan yang sangat menakutkan waktu itu. Sebab waktu itu dah mula ada satu kematian di negara Brunei Darussalam, jadi mereka mengambil tindakan yang pantas untuk menutup sempadan. Cuma selepas bulan Jun kalau saya tidak silap, laluan darat masih tidak dibenarkan, tapi laluan udara dibolehkan. Cuma masalah waktu itu adalah kos yang sangat tinggi untuk kita terbang. Sebenarnya daripada Limbang nak ke Miri cuma mengambil masa 25 minit saja berada di atas udara. Hanya 25 minit saja, tapi kosnya boleh kos untuk satu kali penerbangan paling murah RM166. Paling murah dan kita cuma boleh bawa 20 kilo sahaja waktu itu. So
Kalau ada yang mengikuti Facebook saya, waktu itu saya mengambil keputusan untuk terbang ke Miri untuk ambil stok. Okey, tapi stok itu cuma 20 kilo sahaja dan itu sebenarnya tidak cukup. Alright, tidak cukup. Dan saya sendiri, saya nak sebagai upline kita nak bantu. Kita nak bantu kita punya downline semua untuk dapatkan stok segera, okey. So selain daripada itu ada satu masa tu kita sangat-sangat terdesak, okey, dan kita punya stok sudah sampai di Lawas. Sudah sampai di Lawas, okey. Actually Lawas ini adalah sempadan dengan Sabah. Tapi stok itu tidak boleh masuk ke Limbang kerana kena melalui negara Brunei sekali lagi. Jadi apa yang kami buat waktu itu adalah saya bersama saya punya rakan niaga, kami terpaksa sewa bot, okey, sewa perahu untuk dapatkan stok. Itu pun orang kata satu perjalanan yang sangat mencabarlah juga. Okey, sebab laluan laut ni kita fahamlah, stok itu melalui sungai lebih kurang pukul 5.30 pagi. 5.30 pagi dan sampai di Limbang pada pukul 6 pagi macam tu. Tapi yalah, kita pun faham waktu air surut ramai yang tahu ya, Sungai Sarawak sangat banyak buayanya. Dan waktu pagi itulah waktu yang paling sesuai untuk buaya-buaya ini terdampar elok saja. Dan itu adalah salah satu cabaran juga. Tapi walaupun itu cabaran, itu masih lagi kita masih lagi boleh mengatasi cabaran itu dengan tenang. Okey, dan syukur alhamdulillah stok itu sampai pada masa yang sangat tepat. Tapi itu kita jadikan sebagai satu pengalaman lah. Satu pengalaman di mana bila kita berada dalam satu situasi yang sangat mendesak dan kita lakukan apa saja untuk mendapatkan stok tersebut. Tapi yang pasti semuanya berada dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Sebab kalau kita dalam keadaan yang sangat gelabah, kita nak marah sebab tak ada stok, saya rasa itu bukan satu tindakan yang sangat bijak. Okey, sebab ini Forever. Forever ini adalah satu platform yang memang sudah terbukti bagus. Cuma kita menghadapi cabaran pandemik. Di saat pandemik ini bukan hanya kita je yang tak ada stok. Okey, hampir seluruh kita punya rakan niaga di seluruh Sarawak, di seluruh Sabah dan tidak terkecuali juga di Semenanjung Malaysia menghadapi masalah yang sama. Okey, cuma bezanya adalah Sabah Sarawak ini kawalan sempadan daripada kerajaan negeri sangat-sangat ketat. Jadi ialah susulan untuk mengekang pandemik yang telah menyerang telah melanda negeri Sarawak, alright, dan Sabah. Jadi kita sedaya upaya mendapatkan stok walau apa cara sekalipun. Okey. So itulah pentingnya kita sebagai upline simpan stok. Okey. Dan saya sebenarnya merasakan 10 sisi itu pun masih tidak mencukupi pada saat itu. Kerana bila kita barang dah terjual, so barang ganti tak datang, tak masuk. Kita memang putus 3 bulan waktu itu. Okay. Dan waktu itu kalau saya tidak silap waktu perayaan Hari Raya Haji, okay, kan waktu itu masih lagi dalam keadaan masih lagi PKPB kalau saya tak silap, dan hanya dibenarkan masa tu keluarlah garis panduan apa semua kan. Tapi sebenarnya waktu di Hari Raya itu selepas sembahyang Hari Raya, saya tak beraya sebenarnya. Saya tak beraya sebab saya sentiasa kontak kita punya runner di kiri kanan, okey, siapa yang boleh bantu untuk bawakan stok. Dan pada pagi raya itu, kalau siapa perasan saya punya Facebook, pukul 10 pagi saya angkut stok daripada kargo. Di saat orang lain raya, saya angkut stok daripada kargo call, dia kata Nong, you punya barang sudah sampai. So kalau saya tidak silap masa tu ada 8 kotak. So waktu tu adalah
perasaan saya memang sangat-sangat syukur, okey, sebab ada stok. Sebab forever ni dia takkan, macam mana orang kata kita bisnes ni kalau tak ada stok tu ibarat macam handphone tak ada Bateri. handphone tak ada bateri, memang betul-betul tak boleh buat apa jadi waktu itu memang adalah hari raya yang sangat gembira bagi saya. Sebab apa? Sebab ada stok. Okey, kalau tak ada stok pada hari itu mungkin saya akan masih lagi bermuram durja dan downline saya pun waktu tu happy dapat stok. Tapi itulah orang kata macam mana kita nak mengatasi situasi tak ada stok. Jangan downline kita marah-marah, mengamuk-ngamuk kan. Dah mula dah putus harapan. Dia cakap aduh tak ada stok. Macam kita cakap okey, relax. Sabar, kita akan cuba dapatkan stok walau apa cara sekalipun. Alright, Don. Waktu itu saya masih ingat lagi sekitar bulan 6 saya sentiasa menghubungi Datuk Sifu sebab Datuk Sifu pun faham masalah stok tak boleh masuk sempadan negeri Sarawak sebab negeri Sarawak betul-betul mengetatkan kawalan sempadan. Lori pun tak boleh masuk, hanya lori makanan saja boleh masuk waktu itu. So maksudnya di waktu itu apa suplemen pun susah nak masuk kecuali yang farmasi punya produk. Alright. So kita minta bantuan daripada Datuk juga. Actually bukan kita minta bantuan macam manalah. Datuk tanya macam mana saya boleh bantu you, Nong. Dia tanya macam tu. So saya cakap Datuk hanya satu saja cara untuk dapatkan stok adalah melalui udara. Jadi waktu itu Datuk saya memang sangat-sangat berterima kasih lah. Tim kami sangat-sangat berterima kasih dengan Datuk Sifu sebab menyegerakan, okey, maksudnya sebenarnya stok itu sudah ada di KK Center tapi cuma KK Center tak boleh masukkan stok itu dengan segera ke dalam negeri Sarawak, okey, sebab tak ada surat rasmi yang daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk membenarkan mana-mana lori masuk, okey, hanya lori essential service sahaja. Tapi dengan bantuan Datuk barang tersebut datang okey, waktu itu bulan 7. Saya ingat waktu itu pertengahan bulan Julai stok datang, okey, stok datang lebih kurang 1 kontena. Kalau ikutkan semua sekali lebih kurang ada dalam 250 ABG, okey, dan lain-lain produk ada dalam maksud saya 250 botol ABG, lepas tu ada dalam 30 kotak barang-barangan yang kecil-kecil lah, contoh macam ABG, contoh macam RTC, Bipolen, madu waktu itu dan absorbensi sebab actually absorbensi kita stuck, okey, absorbensi kita pun stuck juga di Sabah waktu itu dan waktu itu sebenarnya sangat-sangat sedih lah juga sebab kita tak expect benda ni boleh pandemik ni boleh membuatkan sampai macam tu. Memang sangat-sangat tidak apa. Okey. Nong. So dalam sebab 3 bulan you tak ada stok okey. So downline leader ada nak give up dah. Nak cakap bisnes ini tak boleh lah. Kenapa international bagi tahu syarikat international tapi stok tak ada susah lah, ini syarikat lah tak ada atur lah, management tak ada. So ada macam tu dah. Okey, sebenarnya kita tak boleh halang untuk orang berfikiran negatif. Okey. Sebab kita manusia ni memang ada dia orang punya mentaliti lah. Okey, mentaliti masing-masing. Tapi kita sentiasa menekankan yang sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah satu istiqamah juga. Okey, kita ni niat nak bantu orang, tapi di saat pandemik stok tak ada, kita kena redha. Sebenarnya benda-benda macam ni lah yang kita bagi tahu, okey, masih ingat tak you punya big why? Kalau you masih ingat you punya big why, confirm hati you memang akan terus kuat. Okey, sebab ini forever memang betul company yang besar.
Tapi you jangan ingat company yang besar ini dia tak boleh dia tak boleh lakukan sesuatu. So jangan risau. Actually Forever dia akan lakukan sesuatu yang baik untuk kita, sebab Forever sebenarnya dia punya slogan itu pun dah apa? Dia dah bagi tahu dengan kita, help more people. Dan bila dia kata help more people, dia pasti akan tolong. Dia pasti akan tolong. Dia bukan tolong orang saja, dia akan tolong dia punya ABO di seluruh dunia. So yang penting kita cuma sabar. Okay? Tingkatkan kesabaran, jangan mudah mengalah, jangan mudah putus asa. Okey, sebenarnya adalah yang mula down, tapi kita cakap okey, jangan down. Kalau stok tak ada, why not kita mulakan dengan kelas. Okey, kita kelas waktu inilah kita tajamkan kita punya minda balik, sebab kita dah masing-masing duduk rumah, otak dah beku. Jadi waktu inilah kita ambil peluang untuk kembali relax, tenang, duduk di rumah. Jangan fikir dulu pasal stok. InsyaAllah stok itu pasti akan datang. Dan kita percaya, kita percaya Forever akan melakukan yang terbaik. Yang penting you punya hati tu tekad. Orang kata kalau potong je jari, keluar darah, itulah darah Forever. Kalau dah awal-awal dah give up, saya rasa walaupun rough keep tu you punya upline, confirm you akan gagal juga. Sebab apa? Semuanya daripada diri you sendiri. Kalau you betul-betul kuat, kalau you betul-betul percaya, you betul-betul yakin Forever ni, pasti you akan mengakui yang apapun berlaku, Forever pasti akan bantu. Pasti akan bantu kita punya team. Ya, memang yang I sangat setuju dengan si Bim Nong. Kenapa? Sebab kalau tak ada big why akan cari banyak alasan akan cari banyak sebab kita kalau nak berjaya memang banyak cabaran Tuhan akan bagi kita. Tanpa cabaran kejayaan tak akan datang. I memang percaya kepada konsep ini. Dan sebab I kena Nong dekat 4 years 4 to 5 years 4 to 5 years So I tahu kalau bagi banyak leader lah dia sudah berhenti di Forever Living dan sudah give up. I tahu Nong dia ada order produk daripada Forever Office. Lepas tu itu produk, lepas tu ditahan daripada border dan rampas daripada itu pakai apa? Itu yang itu pegawai. Yang pegawai sebanyak lebih 10,000 benda tak? Immigration. Immigration. Thank you, Sidiza. Immigration. More than 10,000 punya stok sudah habis. So, apa perasaan anda masa itu? Dan macam mana Nong hadapi cabaran ini sampai hari ini? Lebih kurang 5 tahun yang lalu, walaupun ianya adalah satu peristiwa hitam. kita di tim Borneo ni menggelarkan itu adalah satu peristiwa hitam, tapi walaupun begitu, walaupun benda tu telah berlalu selama 5 tahun, tapi ianya adalah satu sebagai satu kayu api lah. Titik kejayaan anda sampai hari ini. Ya, dia sebenarnya adalah satu kayu api untuk makin membakar lagi kita punya semangat, right? Betul, 10,000 dirampas. Actually ada 20,000 kita order stok waktu itu. Bukan satu orang stok, bukan satu orang lah yang order, tapi ada contoh macam saya punya leader ni dia ada 3,000. Leader ni 3,000, leader ni 3,000, leader ni 3,000. Dan all and all semua ada 20,000 waktu itu ya. So 10,000 punya stok separuh lah. Saya simpan dulu di rumah. Saya bagi tahu jangan angkat dulu. Nanti kita akan sebenarnya kita nak masukkan kepada kita punya rakan niaga di Brunei waktu itu. Alright. So saya cakap 10,000 dulu.
Tapi 10,000 itu telah dirampas. Bila 10,000 itu dirampas memang akan menjadi satu perasaan yang orang kata macam Jackie tanya tadi, apa perasaan saya? Okey, bukan saya saja, semua leader saya dengan perasaan yang sangat Down. waktu itu sangat orang kata satu kejutan, okey, terkejut. First is terkejut sebab apa? Inilah kali pertama lah berlaku. Sebab waktu itu kita masih awal lagi. Kita masih di awal-awal lagi. Macam waktu tu Forever ni masih baru lagi sebenarnya untuk Masa itu Nong you sudah ambil CBM tak? belum. Saya belum ambil CBM lagi. Masa itu manager, baru manager. Ya, masa tu baru manager. Oh, Alright. bermakna masih orang baru lagi lah. Ya, saya masih orang baru lagi waktu itu, Jackie. Bila benda itu berlaku, dia menjadi satu kejutan tau. Sangat-sangat terkejut. Orang cakap, macam mana ni? Waktu itu kalau orang kata mereka dah nak give up, mungkin mereka ada alasan untuk give up. Okey, sebab 10,000 sudah habis. Okey, tapi saya bersama saya punya tim bagi tahu kita kena sabar, kita kena bertenang, kita kena settle down perkara ini perlahan-perlahan sebab kita tahu memang ini adalah kesilapan kita juga. Okey, tapi 10,000 itu bukan satu angka yang sedikit. Dia sangat banyak. Okey, sebab waktu itu macam saya katakan tadi, Forever masih baru waktu itu. I tahu masa itu Nong okay, masih banyak hutang. Yes. I tahu Nong okay, I tahu Nong dan downline masih banyak hutang. Sebab Nong hari itu ada sharing dia buat satu syarikat lampu punya lamp apa sudah banyak produk memang sudah hilang lah. Dia hilang banyak duit dah terperangkap di syarikat MM lain dan dia sudah masih hutang banyak duit. 10,000 that one is a lot. Okay, bukan sikit, banyak gila. So that's why I nak dengar memang perasaan masa itu Nong. Memang waktu itu ya kita ni buat bisnes untuk settlekan hutang. Tapi tiba-tiba kita punya stok dirampas dan kita kena berhutang lagi dengan kita punya tim. Okey. Dan waktu itu kita memang turun naik dekat pejabat waktu itu produk itu kan dia sebenarnya dia kena melalui beberapa proses tau. First is custom. Settle custom is Menteri Agama. Sebab dia nak tahu itu produk halal ke tak halal ke. Kan? Sebab dia memang nak tunggu saja. Nak tunggu macam mana nak kasih orang ni habis. Dia macam tu. Alright. So selepas Kementerian Agama kita kena melalui proses Kementerian Kesihatan pula dengan kita punya produk ni waktu itu. Alright, dan dia mengambil masa selama 6 bulan. 6 bulan untuk nak settlekan walaupun tak settle sepenuhnya. Okey, so maksudnya dalam 6 bulan itu mereka tengok, okey ini produk ni okey dah lulus Kementerian Kesihatan negara Brunei. Kemudian produk ini sudah lulus okey Kementerian Agama, okey produk ini memang halal. Okey, so itu point di situ. Tapi kita nak dapat produk kita tu balik waktu itu memang sangat susah sebab dia bergantung kepada receipt yang ada waktu itu. Okey, so kalau orang yang ada receipt yang nampak sebagai pengguna, contoh dia beli aloe vera 2 satu RTC, okey itu boleh lepas. Tapi kalau dia beli satu stok itu, okey ada yang beli 5 cc, ada yang lebih kurang dalam 2,000 lebih, ada 3,000 lebih, ada 4,000 lebih dalam dia punya belian, ada yang 6,000 lebih dalam receipt itu. Waktu itu pun bukan 6,000, dalam 4,000 lebih waktu itu. So dalam receipt itu pun dah menyatakan yang you adalah peniaga. You tak boleh masuk. Ini law punya negara orang punya law. So waktu itu memang orang kata perasaan waktu itu nak dapat balik produk sangat-sangat sudah tipis. Ini memang sangat tipis lah peluang.
Tapi walau bagaimanapun kita tak tunggu tau. Kita tak tunggu. Kita cari lagi macam mana lagi kita terus develop kita punya team. Terus lagi menaja dan kita minta lagi kita minta lagi, kita cari lagi runner. Kita cari lagi runner lain yang boleh memasukkan stok itu ke Limbang. Dan waktu itu kami mula belajar. Jangan harap pada satu jalan sahaja. Kena ada alternatif. Okey, kena buka ini macam mana kalau tak boleh kenderaan melalui jalan darat, kita guna laut. Kalau tak boleh laut, kita guna udara. Kita gunakan sepenuhnya apa yang boleh, asalkan stok sampai, asalkan kita boleh tolong kita punya tim. Okey, asalkan stok itu boleh menyelamatkan nyawa orang. Sampai macam tu sekali kita fikir. Okey, sebab kita dah ada waktu tu, kita dah ada customer yang pengguna tegar yang memang betul-betul yang betul-betul nakkan produk itu. Dan waktu itulah yang mendorong kami untuk terus kuat. Okey, terus kuat sebab kami pun ada masa tu, kami pun ada leader saya pun ada big why masing-masing. Dan diorang memang sangat semangat. Macam mana pun, apapun halangan, kami akan tetap teruskan juga. Sebab kami beranggapan tak ada yang tak boleh diselesaikan. Okey, bila kita betul-betul nakkan sesuatu kejayaan itu. Okey, Jackie? Ya, memang memang I kat sini I rasa Semenanjung punya leader sangat-sangat sangat betul. Dan kita nak sangat bersyukur. Kadang-kala you tahu tak, Cina kita ada cakap budak yang memang makan keras, yang mentapati cabaran, dia tak payah dengan payung. So kadang-kadang I pun rasa downline saya mesti nak kena melalui cabaran-cabaran macam tu baru boleh berjaya. Tapi kita nak fikirlah kenapa kita tak ada mengalami Limbang ada mengalami semua cabaran ini pun boleh lahirkan CBM Nong bukan 1 tahun, bertahun-tahun. Beliau juga tahun ini mencapai seorang first CBM di Brunei. Lahirkan first CBM kat Brunei adalah Nong Bien Downline. So that's why ini bagi I rasa I fikir balik lah. Dulu I start dengan Forever Living, dengan business dengan Forever Living Seafood Dato' Desmond. So kita kerja Forever Living sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Dan masa itu I ingat Seafood Datuk balik balik dengan rumah, dia pun tengah tidur. Dan I rasa ini banyak leader tak pernah dengar lah. Sebab Seafood Datuk Desmond dengan I sampai pukul 2 pagi. Lepas tu sebab dia pukul 7 nak pergi kerja. So dia sangat-sangat letih. Dan di Toh, itu Plaza Toh. Plaza Toh depan ada satu itu batu yang besar, So dia langgar sampai itu kereta total loss. Yes. Ini I bagi tahu. Banyak leader tak pernah dengar cerita dengan ini. So memang 20 tahun I dengan Seafood Dato' Desmond kita mengalami semua cabaran ini. So that's why sekarang kita tengok leader kita Semenanjung terlalu bertua. So hari ini sampai upline nak cakap marilah berjayalah, marilah nanti dulu. So Nong tak ada upline, tak ada stok, sendiri fikir you macam mana bawa stok masuk, you punya duit hilang, you punya pasar. So everything done by you. So that's why I cakap Nong you adalah CBM level 3 GLT punya memang you sudah bersiap ready for GLT and CBM level 3. InsyaAllah, amin. Ya. Itu satu doa juga, amin. Ya.
So okay, yes, that's right. Kenapa hari ni okay, I memang especially anak jemput Nong sebab I tahu dia memang banyak cabaran. I pun tak sangka nak melalui sungai ada banyak buaya. Ya, betul betul. Oh, dan okay, dan hari itu baru ni kita Facebook Live Nong ada bagi tahu dia pernah buat kemo. So I memang I terkejut. I tak I terkejut. I memang oh no, sebelum ini ada buat kemo. Lepas tu okay, sebab kemo ini bukan dia bukan main daripada segi kesihatan badan saja. Dia yang minda. Minda itu okay yang sangat penting. So juga okay yang Nong okay ibu yang okay memang okay balik kepada rumah Tuhan okay. So Nong boleh bagi tahu tak okay kita punya leader okay kalau masih ada berangan-angan okay nanti dulu lepas tu okay I tak boleh, I tua, I jauh, I tak ada masa, I anak kecil. So you boleh bagi kita tahu tak? Sebab anda sudah melalui okay apa yang okay bukan orang biasa boleh atasi. Ini yang cabaran sangat luar biasa. Boleh share dengan kita tak? Boleh. Okey. Betul ya. Saya pernah menjalani kemo selama 2 kali ya. Okey. Kemo itu kalau saya tidak silap dia punya nama jenisnya adalah Cyclo. Okey, dan kemo ini actually waktu itu 22 tahun yang lalu ya Jackie, saya adalah merupakan pesakit buah pinggang. Waktu itu saya 3 hari selepas saya menjalani ujian SPM, okey. Saya telah mengalami satu kesakitan di mana bila saya kencing saja saya kena berterus terang, okey. So bukan air biasa ya, dia adalah darah, okey, darah. Saya kencing pada satu hari itu 3 kali darah, memang darah. Dan waktu itu saya cakap dengan mak saya cakap, "Mak, you tengok ini." So dia cakap, "Jom kita pergi hospital." So daripada hari itu sehinggalah ke 12 bulan saya menjadi penghuni di dalam ward. Saya duduk dalam ward selama 1 tahun. Okey, dan saya tak boleh balik rumah, hari-hari kena cocok kan, hari-hari kena buat test, and then macam-macam ubat masuk, okey. Dan di antara ubat itu yang paling saya rasa sangat teruk adalah kemoterapi. Dan sebelum ubat itu dimasukkan ke dalam badan saya pun, doktor dah bagi tahu, Nong, once kita dah bagi you kemo, you akan mengalami side effect, okey, tapi itu semua bergantung kepada imuniti badan you. Dia bagi tahulah antara dia adalah you akan mengalami keguguran rambut, okey, kemudian you akan mengalami kulit yang terbakar, alright, dan you akan mengalami muntah-muntah. Tapi kalau you muntah, kita akan try untuk bagi ubat muntah lah. Dia beritahu macam tu kan. So dia bagi tahu you memang akan mengalami lemah-lemah badan. So mungkin you akan pening. So itu adalah healing, dia bagi tahu. So dia setakat cakap healing saja pun saya sudah takut. Sebab apa? Saya sudah sakit waktu itu. Yang saya fikir hanya mungkin saya boleh mati anytime. Kan, sebab waktu itu saya punya badan daripada 47 saya punya 47 kilogram. Ya, berat badan saya terus mendadak besar menjadi 120 kilogram waktu itu. So hasil daripada saya makan ubat jugalah yang saya rasa, sebab saya makan ubat lebih daripada 20 biji sewaktu saya berada di dalam hospital waktu itu. Okey, 12 bulan di hospital.
Dan kemudian ditransfer ke sana sini, daripada Hospital Limbang ke Hospital Miri, daripada Hospital Miri saya ditransferkan ke Hospital Kuala Lumpur, dan daripada Hospital Kuala Lumpur saya ditransferkan ke Hospital Kuching, daripada Hospital Kuching ditransferkan balik ke Hospital Limbang, dan itulah dunia saya selama 12 bulan. Okey, saya tak boleh balik rumah. Kalau adik-adik nak jumpa saya, waktu melawat lah. So waktu itu saya sangat rasa, ya Allah, adakah ini pengakhiran hidup aku? Sedangkan waktu itu saya bercita-cita tinggi. Saya nak kerja, saya nak bagi mak saya mewah, saya nak bagi bapa saya mewah. Yalah, waktu itu kan kita tak fikir lain. Kita ingat bila kita kerja, kita fikir mewah. Kita ada duit, kita boleh bagi kita punya family duit. Okay? So setelah itu, actually saya masih sakit waktu saya dapat kerja. Okay, waktu saya dapat kerja tu, saya diterima bekerja. Actually saya masih sakit, tapi saya masih ingat waktu itu doktor yang membuat recommend itu, dia bagi tahu saya boleh bekerja, tapi saya tidak boleh melakukan tugas-tugas berat. Okay, sebab kerja saya adalah pegawai penjara yang memerlukan berkawat, okay, yang memerlukan berlari, yang memerlukan latihan intensif yang sangat tough. Okay, so saya waktu itu, yelah mungkin rezeki juga saya dapat kerja, Jackie. Okay, 12 tahun juga. Okay, tapi waktu latihan saya selalu akan pengsan. Sebab saya tak boleh, yelah tough. Tapi sebenarnya saya ni suka cabar diri. Okay, saya sangat-sangat suka cabar diri untuk, saya tengok orang lari, saya cakap, saya boleh, saya mesti boleh ikut. Tapi lari-lari dia saya jatuh, saya pengsan. Okay, dan itulah saya. Okay, sebab saya suka mencabar diri. Hidup ni kena ada cabaran. Kalau tak ada cabaran, hidup kita tak ada color. Hidup kita macam tu je semua, kan? Bagus you, apa orang kata, bagus you tak boleh buat apa-apa langsung. Okay, so itulah saya. Dan walaupun saya masih sakit waktu itu, saya kerja dan saya masih ada big why. Okay, saya masih ada big why. Saya cakap, saya dah kerja. Saya nak hadiahkan sesuatu untuk ibu saya. Saya nak beli gelang emas untuk dia. Sebab ibu saya pernah cakap, dia kata, "Nong, mak tak pernah dapat gelang emas," dia kata. Itu mak, itu you pakai apa? Dia cakap, "Ini emas tipu-tipu saja," dia kata. Jadi saya pun daripada itu saya bagi tahu, okey, saya ada big why. Saya kena tolong saya punya mak untuk dapatkan apa yang dia nak. Okey, dia nak gelang emas. Dia nak dia nak cuti-cuti. Dia nak hidup macam orang kaya. Dia nak beli apa tanpa tengok itu price tag. Dia mau macam itu. Okey, dan dia cakap dia nak ada rumah. Dia nak ada rumah, kan saya dengan mak sangat rapat. Okey, dia nak ada rumah, dia nak rumah itu nanti cantik. Dia kata dia nak rumah itu macam orang kaya walaupun rumah itu hanya kecil saja. So saya cakap saya ada satu big why yang sangat kuat. Okey, sebab apa? Saya memang ada adik-beradik, tapi sebagai anak yang paling sulung, perasaan itu betul-betul saya tanam dalam hati tau. Saya tanam dalam hati. Tapi waktu itu saya tidak saya tidak berkemampuan. Sangat-sangat tidak berkemampuan. Gaji pertama saya adalah RM554 sahaja. Dan RM554 itulah saya kena bayar sewa motosikal bulanan. Sewa motosikal waktu itu 200. Lepas tu nak hulur duit kat mak 50 tu pun dah macam ni, bergegar waktu itu. Ya, Jackie, sangat-sangat bergegar. Sebab apa, kita fikir lagi hari 30 hari yang ke belakang, yang akan datang. So macam mana kita nak survive hidup. So dari situlah saya buat bisnes. Pelan-pelan saya jual burger, Jackie. Saya jual ice blended. Okay, saya jual sate. Saya jual ayam panggang. Okay, saya jual roti bun. Okey, saya belajar buat roti bun. Saya jual roti bun. Okey, saya jual air mata kucing. Mana-mana event saya pergi saya jual, saya simpan duit macam tu. Tapi itu memang tak boleh bantu juga. Memang tak boleh bantu. In the end, itu duitlah saya guna untuk belajar, pergi pengukuhan tahun 2016.
Sebab apa keinginan saya yang sangat kuat itu. Saya cakap, I mesti belajar. I mesti tahu ini bisnes. Waktu itu kan saya baru-baru join bisnes. So saya kata saya mesti tahu ini bisnes. So duit itu 1,000 JK daripada Limbang. 1,000. Limbang pergi ke Miri, Miri pergi ke KL, KL pergi ke Kuantan. Okey, waktu itu saya tak mampu naik kapal terbang JK yang daripada KL Kuantan. So saya naik bas baru berapa ringgit, baru berapa belas ringgit JK. Ya, Okey, ya. dan Nong, banyak leader kat sini, okay, mereka tak tahu apa itu adalah pemukuhan. Pemukuhan ya. adalah satu training, okay, yang okay group kita buat, okay, di Kuantan. So yang Nong, okay, baru join berapa lama? You nak habis satu Uh, minggu untuk belajar dari Nimbang sampai ke Kuantan. Okey. Saya join 2015, okey, bulan September. 21 September 2015. Okey, saya join Forever waktu itu. Kemudian pengukuhan itu berlangsung pada, kalau saya tidak silap, bulan Januari. 30 Januari kalau saya tidak silap, di Hotel Sri Malaysia Kuantan. So Saya bermakna masih kosong. you join tak sampai 3 bulan. Lebih kurang, okey, kita kira daripada 21 hari bulan 9 tu, you jangan kira lah, sebab 21 bulan 9 sampai 30 bulan 9, I do nothing. Memang saya tak buat apa-apa. Okey, so bulan 10 baru saya nampak, oh ini Forever boleh buat duit. Sebab saya tengok grup WhatsApp, oh ini grup WhatsApp, oh, wah ini ramai orang. Oh dia ada testimoni, so daripada testimoni, why not? I boleh share dengan orang tentang Forever. Okey, sebab ada testimoni dia sembuh. Ini apa? Tapi saya tak boleh nak beli. Saya tak boleh nak beli itu, apa ni orang kata, tak boleh nak beli kepercayaan. So I kena belajar dulu. Okay, so bulan 10, 11, 12, I nampak I punya income dekat situ. And then bulan 1, I terus fikir, I kena belajar benda ini sungguh-sungguh. Sebab I nampak, okay, I nak share you JK, I punya first income, okay, adalah RM591. First income. So saya cakap, wah, ini sudah boleh buat duit. RM593 sudah boleh buat duit. So I nak belajar lagi. So bulan kedua 1,650. Wah, ini memang boleh buat duit lagi. Okey, sebab apa? Saya ingat balik saya punya Big Y JK. Big Y saya nak beli emas untuk saya punya mak. Kalau macam ini duit, mungkin boleh beli emas. Mungkin boleh beli apa yang mak saya mahu. Waktu itulah saya macam, wah, boleh. So tapi duit itu saya rolling untuk stok, okey. Dan dalam masa yang sama saya masih jual bisnes, saya masih jual burger apa. So waktu itulah saya kumpul duit. Okey, duit stok saya tak kacau. Duit untuk buat bisnes ini yang saya gunakan untuk pergi ke Kuantan waktu itu. So saya sangat-sangat disiplin pegang duit stok waktu itu JK. Sampai macam tu sekali. So in the end, apabila ibu saya meninggal dunia, JK, saya memang rasa sangat sedih. Tapi waktu itu kesedihan saya sedikit demi sedikit terubat. Sebab apa? Saya dah boleh capaikan impian mak saya. Okey, saya dah boleh capaikan mak saya punya dia punya cita-cita tu. Dia nak emas, saya belikan. Okey, dia nak shopping, saya bayarkan. Okey, saya masih ingat lagi waktu itu dia tanya dengan saya, Nong, mak nak rumah boleh tak? Saya cakap, mak boleh, tak ada masalah. Tapi itu rumah nanti Nong bayarkan tiap bulan boleh? Saya tanya berapa mak? Dia kata 1,200 sebulan. Saya cakap boleh mak, tak ada masalah. Anything for you. Okay, so waktu itu dapat rumah, okay, happy, semua orang happy. Okay, family kita semua happy sebab mak kita dapat rumah. Okay, dan rumah tu pula terletak bersebelahan dengan saya punya adik, sebelah-sebelah. Kalau dia tengok yang live punya FB malam yang lalu, sebelah-sebelah. Okay, rumah mak saya kita buat warna pink, rumah adik saya kita buat warna hijau. So happy kita orang dapat kumpulkan di situ. Cuma rumah itu JK dia
tidak siap sepenuhnya. Okey, sebab mak saya pun meninggal waktu itu. Tapi saya masih ingat lagi pesanan mak saya. Nong, kalau mak tak ada, you tolong buat rumah ini cantik-cantik. Mak mau macam rumah orang kaya. Mak mau kilat, rumah ini berkilat. Everything mak mau macam orang. Dia kata dia nak macam orang lain. Sebab mak saya tak pernah merasa mewah, JK. Dia tak pernah merasa kemewahan. Jadi dekat situlah saya betul-betul merealisasikan impian dia. Dan nanti insya-Allah kita akan tinggal di rumah itu dan kita akan kumpul dengan family semua, dengan adik saya. Adik saya juga sekarang saya tengah, mak saya pernah pesan juga dengan saya. Dia kata, Nong, kalau mak tak ada tolong bagi adik duit. Okey. Dan saya bagi tahu dengan mak saya, ya mak, insya-Allah. Mak doakan semoga saya sentiasa ada duit. Mak doakan semoga saya jadi jutawan. Mak doakan semoga saya sentiasa boleh bantu orang, mak. Waktu itu saya cakap je, sorry. Tapi betul, bila kita betul-betul buat big why, kita buat untuk siapa dan kita buat untuk apa, kita kena ada big why yang kuat. Apa yang kita impikan pasti akan tercapai. Okey, walaupun waktu itu Tuhan telah tarik nyawa mak saya. Okey, tapi saya puas hati. Saya boleh tunaikan semua impian beliau. Saya hidup untuk mak saya. Okey. Saya hidup untuk beliau. Apa yang saya buat untuk dia, saya tumpu dekat dia. Sebab tu kalau orang tanya, Nong, kenapa you tak beli kereta lagi? Orang lain dah boleh beli kereta. Saya cakap tak apa. Saya bagi semua untuk mak saya dulu. Apa-apa yang saya ada untuk mak dulu. So sekarang bila mak saya dah tak ada, saya tumpukan kepada bapak saya. Okey, dan ramai yang tahu yang baru-baru ni saya ada sharing dekat Teppanyaki. Bapak saya buat operation operation mata. Sepatutnya operation tu dijalankan pada Mac 2021. Okey, oleh kerana waktu tu ialah kita faham pandemik, okey. Dan kedua adalah Limbang, dia tempat yang sangat terpencil, okey, dan bukan senang doktor pakar nak datang. So saya ambil keputusan untuk buatkan pembedahan mata bapak saya di Miri, okey, hospital swasta. Waktu itu kalau ikutkan sebelah mata 6,000, tukar kantor, okey, dan waktu tu ada promotion juga, okey, mungkin sebab pandemik kan, ada promotion 10,000 untuk dua-dua kanta mata. So sekarang kanta mata bapak saya dah sangat okey. So baru-baru ni dia minta saya untuk belikan kacamata. Dia minta, Nong, bapak nak beli kacamata anti silau 350. So saya terus, Pak, saya bank in you 500. Saya beritahu dia, saya bank in you terus 500, Pak. Kalau tak cukup bagi tahu, Pak. Sebab itulah saya fikir, ya, Jackie, kita ni kenapa kita kena kaya? Kenapa kita kena kaya? Kita kena kaya first untuk kita punya family. Kemudian untuk masyarakat. Okey? Dan juga kenapa orang Islam ni dia kena kaya untuk bayar zakat yang banyak kepada orang yang memerlukan. Sebab zakat tu, Jackie, dalam kita punya zakat ni, zakat orang Islam ni, dia dibahagikan kepada 8 golongan lagi selepas itu. Walaupun you bagi zakat even RM1, you akan memberi kepada 8 golongan. Dan itulah yang saya betul-betul pegang. Itu juga pesanan arwah mak saya. Kau dah kaya, no, kau jangan lupa bayar zakat. Dia kata. Kan? Kau dah kaya, jangan lupa bayar zakat. Kau dah kaya, jangan lupa tolong adik-adik. Dia kata, jangan lupa. Kau dah kaya, jangan terlalu bangga dengan pujian. Dia cakap macam tu. Macam mana orang puji you, dia kata, no, jangan lupa tangan yang menggapai awan, jangan lupa kaki yang berpijak di bumi. Itu satu-satunya pesanan mak saya. Dan pesanan itu saya dapat juga daripada Datuk CG kita. Memang cakap inilah sebenarnya
yang orang cuba nak bagi tahu dengan kita macam mana setinggi pun kita dapat sikit pencapaian pun, you jangan sombong. Jangan sombong sebab menuntut ilmu tu kalau you sombong, ilmu you akan hilang begitu saja. So saya nak pesan satu lagi, tolong hargai masa yang ada. Kalau you masih ada ibu, you masih ada ayah, hargai masa bersama mereka. Sayangi mereka. You banyak duit macam mana pun, kalau you tak bahagiakan mereka, you are nothing. You are nothing. Hargailah masa bersama mereka. Mereka lah wali keramat. Wali keramat kita. Satu-satunya dalam dunia ni kita cuma ada satu ibu, satu ayah saja. You tak akan ada dua ibu, dua ayah. Tak akan ada. So, apa yang you lakukan hari ini, pastikan untuk ke depan. Pastikan you ada big why. Pastikan you ada matlamat. Okay? Dan you, bila you ada kena rintangan ke, dugaan ke, ujian ke, cabaran, you jangan patah balik. You teruskan. You punya perjuangan itu. You kena teruskan juga. Sampai ke titik akhir. Sampai waktu itu you sudah tidak boleh nak bernyawa lagi. You kena bantu orang. You kena bantu ramai orang. You kena bantu sangat-sangat. You kena bantu family. You kena bantu masyarakat. You kena bantu orang sekeliling you. Dan bila you bantu, Allah akan tahu macam mana nak balas you. Yang you tak perlu minta, you perlu minta dalam doa you saja. You tak perlu minta pujian banyak, you minta dalam doa saja. Okey? Seperti macam kami orang Islam, ya Allah ya Tuhanku, seperti mana kami memberi, Engkau bahagiakanlah semua orang. Macam itulah saya buat, Jackie. Sekarang ni macam saya pergi kedai, ada kucing. Kucing pegang kaki seluar waktu kita baru nak suap makan. Saya tak suap dulu, Jackie. Saya terus ambil saya punya makanan, saya terus ambil ikan. Saya terus kadang-kadang ikan, ayam, saya bawa pergi hujung. Makan. Saya cakap, makan. Aku bagi kau makan, kau doakan aku, semoga aku lebih murah rezeki, bantu ramai orang. Bantu ramai orang. Jangan tinggal perkataan tu, bantu ramai orang, berikan manfaat kepada semua orang di atas rezeki kita. So, itu saja Jackie daripada saya. Ada soalan lain lagi ke? Sorry ya, saya dah ternanya dah tak tahan. Memang sangat-sangat garu lah. So that's why memang kita jangan bazirkan masa. Why? Because kita pun tak tahu bila masa we must hargai masa kita and do what you want to do. So memang I sini I buka dengan 3 soalan. Siapa-siapa leader nak tanya Nong soalan tak? So you boleh unmute yourself. So 3 soalan ada tak? So boleh Kak Tajud tanya? Boleh. Boleh. Assalamualaikum Nong. Hai daripada Limbang Nong. Masih kenal Kak Lela tak? Masih Kak Lela, tak pernah lupa. Tadi Kak Lela dengar banyak penjelasan daripada Nong. Alhamdulillah Kak Lela masih ingat lagi, mungkin ramai orang tak tahu Kak Lela pernah duduk dalam kapal terbang dengan Nong. Dan di saat ketika itu mak Nong tengah sakit kuat tengah sakit tenat dan Nong berjalan daripada seorang ke seorang ABO untuk mohon doa di atas kapal terbang. Kak Lela masih ingat lagi masa tu. Jadi Nong bayangkan kita dalam atas kapal terbang, kita dapat satu berita yang apa orang kata, yang kita tak boleh buat apa-apa Nong atas kapal terbang, kita hanya doalah. Jadi semua ABO Islam masa tu yang Nong sempat jumpa, termasuk Kak Lela masih ingat lagi, kita sama-sama doa untuk keselamatan mak Nong So tadi Kak Lela dengar banyak Nong bagi tahu. Jadi Kak Lela nak tanya 2 soalan dekat Nong untuk semua yang ada kat sini. Mungkin ada yang masih bekerja ataupun mungkin ada yang masih ada buat bisnes lain ataupun yang mana bisnes dah mula orang kata slow down kan. Jadi Nong pada masa tu masa buat Forever tu, masa dapat Forever, Nong masih bekerja kan? Nong masih seorang pegawai di Jabatan Penjara kalau tak silap Kak Lela Jadi apa yang menyebabkan Nong berani ambil keputusan untuk tinggalkan jawatan Nong? Satu soalan Dan yang kedua,
macam mana Nong kontrol pendapatan ataupun keuntungan yang Nong jana untuk Nong selesaikan hutang. Sebab Kak Lela tahu Nong dah selesaikan banyak hutang-hutang Nong, banyak apa orang kata tanggungan-tanggungan Nong selama ni. So kadang-kadang ada di antara kita ni masih tak tahu macam mana nak kontrol kita punya keuntungan dengan kita punya cara kita buat bisnes dekat Forever ni, macam mana kita nak handle untuk kita boleh bayar hutang kita dan selesaikan masalah kita. Dua soalan untuk Nong. Pak Ali Okey. salam dia kata. Waalaikumsalam Pak Ali. Okey. So insya-Allah saya pelan-pelan akan jawab. Okey, soalan pertama Kak Lela tadi adalah bagaimana Nong yang waktu tu masih lagi bekerja sebagai pegawai penjara ambil keputusan untuk berhenti kerja dan buat Forever full time. Okey. Sebenarnya waktu itu Nong sendiri ada meletakkan satu syarat kepada diri Nong. Okey. Nong letakkan satu syarat, Nong bagi tahu kalau income saya mencecah 10,000 sebulan, saya akan berhenti kerja. Selagi tak cecah 10,000 sebulan, selagi tu Nong tak akan berhenti kerja. Okey, apa yang Nong buat adalah Nong memang part time, okey, masih part time lagi di Forever. Dah bermula daripada ujung 2015 September sehinggalah Mei 2016. Mei 2016 Nong part time. Kemudian Nong try untuk ambil cuti tanpa gaji selama 3 bulan sebab kita penjawat awam, kita sebenarnya takut Kak Lela. Sangat-sangat takut. Sebab apa? Betul ke keputusan yang saya buat ni? Sebab memanglah buat Forever ada 4 angka. Tapi boleh ke? Tapi kita sentiasa cabar diri. Kalau kita tak cabar diri, kalau kita tak mulakan, macam mana kita nak tahu yang kita boleh buat? Tapi yang penting, bila kita cabar diri, kita jangan main-main lah. Kita betul-betul usaha yang kalau aku buat full time, confirm boleh dapat 10,000. Macam itulah saya punya cakap lah dalam hati waktu itu. So saya ambil keputusan untuk memohon cuti tanpa gaji selama 3 bulan dengan saya punya majikan, dan alhamdulillah majikan saya meluluskan cuti tanpa gaji selama 3 bulan. Cuma pesanan daripada bos saya waktu itu, pesanan bos saya waktu itu, sebenarnya waktu surat itu sudah berjalan ke Semenanjung untuk mendapatkan kelulusan lagi daripada pihak HQ. Saya terjumpa saya punya bos, saya punya ketua pengarah penjara Malaysia Limbang waktu itu, jumpa di airport. Dan dia tanya, Nong pergi mana? Saya cakap adalah pergi jumpa kawan, ada bisnes sikit tuan. Dia kata, Nong, saya dah luluskan awak punya permohonan itu. Saya nampak awak punya effort sebenarnya dalam Forever ni. Dia kata, saya tahu awak buat apa. Saya dah search, saya dah research dah, saya dah Google dah. Saya tahu itu company yang sangat bagus. Tengok macam mana seorang penjawat awam, dia berfikiran terbuka tau. Dia kata, Nong, saya nak nasihatkan awak, saya nak pesan dengan awak kena buat Forever betul-betul. Dia kata, kalau sekali awak melangkah, awak jangan patah balik. Alang-alang menyelok Pekasam, dia sampai ke Pangkalengan. Nanti itu saya masih ingat lagi apa yang Tuan katakan kepada saya. So saya waktu itu sangat-sangat happy dan berterima kasih. Tuan, terima kasih sokong saya. Tuan, terima kasih sokong saya. InsyaAllah Tuan, kalau saya diluluskan, saya akan buat yang terbaik. Sebab kita faham impact sebagai penjawat awam bila dah ambil walaupun 15 hari, walaupun 30 hari you ambil cuti tanpa gaji, you akan hilang segala-galanya emolument dalam jawatan you. You akan hilang. You pension pun tak boleh dapat. You kena ingat tu. So di situlah saya mulakan langkah, saya keluar daripada Limbang, saya buat perjumpaan dengan saya punya downline semua, dan pada bulan yang kedua waktu itu, saya punya pendapatan mencecah RM15,000. Dan bila capai RM15,000, saya terus bagi tahu dengan mak, dia Kak Lela, saya ni hidup untuk mak saja Kak Lela.
Jadi apa-apa keputusan saya akan tanya mak dulu. Mak, macam mana? Mak, yang ini macam mana, mak? Yang ni mak punya pendapat macam mana? So mak saya cakap, Nong, mak tak halang. Tapi kalau kau nak berhenti, pastikan kau buat betul-betul. Jangan bila kau berhenti, income kau jadi kosong, dia kata. Mak tak nak macam tu. Sebab bukan senang kau nak kerja balik. Dia cakap macam tu kan. So saya pun tanya bapak saya pun dia cakap, Nong kalau nak buat betul-betul, bapak tak ada halangan. Bapak okey je, bapak saya jenis yang okey, tak ada masalah. Okey, so saya berhenti, saya tak berhenti juga waktu tu Kak Lela. Saya teruskan lagi ambil cuti tanpa gaji Kak Lela selama baki 9 bulan. Sebab saya punya kelayakan kerja 12 tahun, saya dapat kelayakan cuti tanpa gaji selama 12 bulan. So saya teruskan selama 12 bulan dan alhamdulillah income saya tak pernah jatuh daripada 10,000. Tak pernah jatuh sehingga hari ini, alhamdulillah. Okey. Dan apatah lagi sekarang. Sekarang tak pernah jatuh daripada 15,000, tak pernah cecah 15,000 tu. Semua di atas dah, alhamdulillah, syukur. Okey. Dan di situlah saya setelah tamat, setelah tamat cuti tanpa gaji 12 bulan tu, saya berhenti kerja, notice 30 hari. Waktu itu rasa ya Allah, fly like an eagle. Tinggi Kak Lela. Okey, itu soalan pertama tadi saya dah jawab. So soalan kedua adalah macam mana saya simpan pendapatan saya, macam mana saya simpan keuntungan saya untuk saya settlekan saya punya hutang-hutang. Okey. So saya nak share dekat sini, sebenarnya saya bukanlah seorang yang disiplin untuk simpan duit. Okey, sebab waktu itu saya rasakan kita ni nampak duit ni kita mudah silau mata. Macam tu kan. Oh, nampak ni. Nampak duit cantik. Semua kita nak beli. Semua pun kita nak beli. Okey. So macam mana saya buat adalah bila saya ada duit, okey, saya akan terus simpan ke dalam tabung haji, di mana bank di mana agensi keuangan yang saya boleh simpan tapi saya segan nak ambil. Contoh tabung haji. Kedua, saya simpan dalam ASB. Yang saya segan nak ambil. Kalau nak ambil saya segan, walaupun saya nak ambil 100 200 saya segan. Okey, saya ambil, saya simpan dan saya juga memberi kepercayaan kepada mak saya waktu tu, mak, ni duit tolong simpankan. Mak, ni duit tolong simpankan. So itu dah yang saya lakukan. Dan saya tak pernah mengira pun berapa, okey. Dan saya tak kira berapa, saya cuma keluarkan bila betul-betul perlu sahaja. Okey. Sebab saya tiru mak saya Kak Lela. Dan saya nak share satu dekat sini, satu petua daripada arwah mak saya. Okey, dia kata gaji. Kalau gaji ni, hari gaji you jangan terus keluarkan duit daripada bank, dia kata kat saya. Jangan terus, dia kata macam ni, Nong kalau dah ada duit, dia kata dia tak kira lah, saya kerja kerajaan dulu pun sama juga. Dia kata hari ni gaji, jangan keluarkan duit daripada bank. Keluarkan duit esok, dia kata. Malamkan satu malam di bank. Dia cakap macam tu dekat saya. So saya ikut sampai hari ini. Macam semalam kita dah pede kan Kak Lela. Hari ni saya tak keluarkan lagi Kak Lela. Tak keluarkan lagi. Saya buat-buat lupa je. Okay. So itulah petua yang arwah mak saya bagi. Dan selepas 1 hari selepas baru kita keluarkan first kali untuk bayar hutang. Kedua, kita bayar zakat atau bersedekah. Kalau kita tak mampu lagi bayar zakat, kita bersedekah. Okey? Sedekahlah kat orang tua ke, kat siapa-siapa ke yang kita kenal yang tak berkemampuan, kita sedekah. Lepas tu baru kita fikirkan macam mana untuk belanja. Okey? Of course, stok kena rolling stock. Kena disiplin pegang stok. Okey, jangan sampai duit kita sendiri dijadikan sebagai ulangan membeli stok. Jangan sekali-kali, kena jaga tu. Okey? So kalau macam kita rasa kita tak mampu, tak apa ni orang kata, tak pandai lagi, sebenarnya macam saya bagi tahu kan, kita sebenarnya bukan tak pandai, kita tak faham macam mana cara kita nak manage. Okey, belajarlah daripada orang-orang yang proven, memang sudah ada dia punya
contoh macam kita boleh ikut apa-apa program ke seminar ke, at least kita boleh ambil sikit-sikit. Okay, saya pernah join BMW, bijak menyimpan wang. BMW punya kelas, bijak menyimpan wang. Itu yang saya join dan saya ikut pelan-pelan, saya masukkan duit dalam tabung-tabung tertentu. So itulah yang saya buat Kak Lela. Dan waktu saya buat Forever sebenarnya no more enjoy, no more party, tak ada. Saya betul-betul fokus. Sekarang baru saya enjoy. Sekarang baru saya boleh berparti. Sekarang baru saya boleh jumpa orang. Okay, event sana, event sini. Sekarang baru saya pergi. Dulu tidak. Dulu hidup saya bisnes, mak saya. Bisnes, mak saya. Itu saja. Sekarang mak saya, setiap hujung minggu mak saya. Setiap hujung minggu itu masa mak saya. So itu. Ya. So saya harap saya boleh menjawab soalan Kak Lela dah. Okay. No, last question. Okay, others from Siti Zab. Dia tanya, okay, nak tanya macam mana Nong kontrol perasaan dan tindakan selepas ada downline atau FBO tak nak buat atau tak nak dengar nasihat kita sebagai upline. Okay. So saya kena tulis dulu. Okay. Alright. Macam mana saya kontrol perasaan, dan tindakan saya jika FBO tak nak dengar nasihat. Sebenarnya dia macam ni lah. Kita manusia, kita tak boleh paksa orang, kita tak boleh arahkan orang. Tapi kita kena, macam yang saya beritahu tadi, touch dia heart. Saya pernah cakap dalam FB Live baru-baru ni, touch dia heart. Kita cerita apa yang kita lalui. Kita fahami, kita empathy apa yang dia fikirkan, apa yang dia lalui juga. Kadang-kadang dia ni bukan tak nak dengar nasihat kita, dia tak faham. Dan dia ego. Ego ni biasalah manusia kan, mana ada manusia tak ego. Yang penting kita sentiasa berhubung dengan mereka, sentiasa keep in touch. Walaupun contoh mereka dah join kita lama tapi tiba-tiba mereka terstop ke, kita jangan salahkan mereka sebenarnya. Kita kena selami, kenapa kita bagi tahu, ingat tak dulu waktu mula-mula apa Bitwise. Sebab tu macam Nong sendiri sebenarnya dalam tim Nong, bila once you dah masuk Nong punya group, satu group yang memang group intensif Nong kan, kita akan minta apa you punya Bitwise, dan bila Bitwise ini diberitahu, kita akan tolong tulis dalam satu nota. A binti C dia punya Bitwise ini. So bila dia tiba-tiba dia lari sedikit daripada landasan, kita ingatkan balik apa dia punya Bitwise. Maknanya kita yang tolong ingatkan Bitwise dia, bukan dia yang kena ingat balik apa dia punya Bitwise. Sebab orang ni bila dia dah down, dia lupa dah Bitwise dia. Macam itulah kita. Macam kita kena alert lah. Kita kena alert juga. Jangan kita jaga kita sendiri saja. Kita jaga juga kita punya downline kita. Sebab mereka bukan tak nak dengar nasihat. Ego. Tapi ego tu, sebenarnya kita boleh melembutkan ego tu dengan kita janganlah anggap dia sebagai apa orang kata, kau tak nak join aku, kau tak nak bisnes dengan aku dah. Apalah, it's okay. Macam tu, jangan walaupun kadang-kadang kita ni orang kata kita macam saya kan juga adalah tipulah kalau saya tak ada di antara leader-leader saya yang keras kepala kan, ada juga. Tapi kita jangan nampak daripada sisi dia punya negatif tu, sisi negatif dia. Kita nampak sisi positif dia, dan kita sentiasa orang kata kita sentiasa mengamalkan silaturahim yang baik. Walau kadang-kadang kita nampak Facebook dia apa-apa kita like aja, kita like dan kita komen. Dia contohlah dia kata hari ni I baru nak beli. Wah, congratulations, bestnya, cantiknya. Just kita kekalkan kita punya each other punya komunikasi tu, jangan biar sampai lepas. Itu yang Nong amalkan. Ya, betul. So itulah yang kita amalkan. Dan insya-Allah banyakkan berdoa. Bila kita berdoa, mungkin satu hari nanti hati dia akan terbuka semula dengan kita. Kalau tidak pun tak apa. Kita bagi tahu dalam kepala kita, dalam fikiran kita, kalau dia tidak dapat pun tak apa. Mungkin satu hari nanti ada lagi yang Tuhan nak bagi yang lebih baik daripada dia yang tinggalkan kita.
Yeah. yang tak nak dengar, yang tak nak dengar kita punya nasihat. Mungkin Allah dia hilang satu orang, Allah nak bagi 10 lagi datang pada kita. Sebab pengalaman Nong sendiri ya, Nong pernah hilang satu rangkaian ya. Satu rangkaian tu bukan satu orang ya, satu rangkaian tu 40 orang. Okay, so apa yang Nong buat adalah Nong biarkan saja, tapi Nong pelan-pelan tunjukkan kejayaan demi kejayaan. Okay, Nong cakap Nong akan buat CBM setiap tahun. Dan alhamdulillah tahun ni saat pandemik berlaku, mereka yang meninggalkan saya 20 orang datang semula sebab adalah di antaranya doa-doa kita juga. Okey, 20 orang. Dan insya-Allah mungkin lepas ni ada 200 orang lagi nak datang kat kita. So kita kena fikir sentiasa positif. Alright, so semoga menjawab soalan. Nong, okey, itu yang tinggalkan punya downline ya adalah apa? Manager atau Eagle manager? Oh, okey. Yang tinggalkan saya waktu itu ya. Yang tinggalkan saya waktu itu adalah assistant manager. Hampir nak naik manager. Dia one step lagi nak naik. Tapi dia dah berpusing-pusing macam gasing dan dia terus hilang lenyap. Tapi kita waktu tu no matter what, biarkan waktu itulah sebab kita tak boleh nak, kita tak boleh nak paksa orang, so kita fikir macam mana kita nak buat lagi lebih baik daripada sekarang. Mungkin itu kesilapan diri saya. Mungkin waktu tu kesilapan diri saya, tapi saya nak buat yang lebih baik lagi. Saya sentiasa move forward, improvekan diri. Semakin orang menjauh tinggalkan kita, kita semakin sayang orang yang ada dengan kita sekarang. Alright. So okay. So thank you very much. Okay, Nong. So Nong biar downline hampir manager. Okay, tinggal. Tapi masih okay, keep fighting. Cari okay leader okay yang nak kerja sama dengan kita dan Tuhan hantar bagi kita. So okay, jangan rasa nak down. Okay, apa kata okay, kita biar downline baru adalah FBO dan VIP saja. Betul tak? VIP dan nervous customer saja. 1, 2 okay, atau 5, 4 tinggal pun tak apa. Sebab Nong biar downline hampir manager pun tinggal. So still fighting. Okay. Sebab I dapat hari ini. Okay, satu yang keluar, Tuhan akan hantar 100 yang lebih bagus kepada kita. Okay, insya-Allah. Betul. Saya setuju. Insya-Allah pasti. Okay. So okay, so hari ini memang okay, terima kasih banyak kepada CBM Nong kita. Hari ini dapat banyaklah, buaya pun dapat, okay, apa pun dapat lah. Buaya pun dapat Jackie, I nak share dengan you satu Jackie. Actually minggu lepas kita dekat Limbang ada satu buaya tau. Orang baru dapat 800 kilo. 800 kilo, ya, tahu. Dia punya berat 800 kilo dan bomber kena tarik dia guna yang apa? Yang lori besar tu, yang Black Maria punya lori. Polip. Yes, dia tarik 800 kilo Jackie. Saya ada share dekat saya punya Facebook. So you masa melepasi itu sungai tak ada jumpa 800 kilo ini buaya. Jackie, sebenarnya waktu saya hantar saya punya stok daripada daripada bandar tu nak pergi ke kampung tu pedalaman. Okey, kita panggil kampung tu Kampung Gadong. Okey. Saya kena naik ferry kan, yang ada ferry tu, waktu tu ferry tu bayar RM3 lah kalau guna motosikal. Kalau guna kereta RM15. Tengok saya dah rugi di situ juga sebenarnya RM15. Tapi tak apa, kita hantar stok. Okay? Kita nak orang sehat. Tolong orang. Okay. Kita nak tolong orang. Okay, rugi tak apa. Yang penting dia sehat. Okay, so saya waktu tu saya naik motosikal. Okay, so bila saya naik motosikal, saya parking lah dekat atas ferry tu. So dekat situ saya tengok kan, di sepanjang sungai tu. Wow, ada dekat tepi tu Jackie, dekat tepi tu dah ada apa, ferry tu dah stop. Bawah tu buaya Jackie, bawah tu buaya. You bayangkan cakap, ini kalau silap-silap hari bulan, kalau nasib tak baik kan, budak-budak mandi ke apa memang kena ngap lah ni. Sampai macam tu sekali Jackie. Saya pergi, saya patah balik, buaya tu masih lagi ada dekat bawah tu. Sampai macam tu sekali. Yes. Sungai Limbang banyak buaya Jackie. Limbang banyak buaya. Semenanjung buaya semua sudah habis.
Ya. Dia sudah habis tapi limau tak habis-habis lagi. Baru Tak nak habis membiak. lagi. Sebab I tahu salawat banyak order apa? Makan buaya. Kan? Pengalaman pengalaman. Okey, pengalaman. Ya, Cabaran pengalaman yang tetap sangat-sangat diberi. gembira. Ya. So okey. So memang hari ini sangat-sangat memang terima kasih kepada Nong daripada Sarawak dengan dia ada yang satu intention yang sangat-sangat kuat walaupun apa berlaku dia masih berjaya. So memang kita nak belajar sikap dan attitude yang bagus daripada Nong. So kita doakan Nong coming CBM level 2 dan GLT. Boleh tak? So anda boleh ambil yourself dan lepas tu boleh buka dengan video. Kita ambil satu gambar. Mari kita ambil satu gambar. Come on. Ya, kita boleh ambil. Kita boleh you boleh ambil yourself. Ya. Wah, I baru nampak Rima. Ya. Baru nampak Eddie. Hai Eddie. Ya, Rima, Eri Hai. tadi sudah buat kucing. Hai Nong. Hai, I baru nampak Andrea. Assalamualaikum Nong. Kak Ella ni. Hai Kak Eli. Ya. Selalu jumpa Nong juga. Ya. Hai Kak Laila tu ada dua Kak Laila sini, Kak Masri. Ya, Hai Rani, hai boleh. Hai Nong. Habis sudah. Tinggal ini. Dapat semangat baru lagi hari ni dari Nong. Pak Ali. Ya. Okey. Banyak buaya cerita hari ini. Buaya. Ya. Dekat keke buaya darat. Okay. So 1, 2, foto aloe vera ada dah. Okay, ready dah. 1, 2, and 3. Okay. So lagi satu yeah. So 1, 2, and 3. Yeah. Okay, mari kita slogan. Sebelum akhir kita marikan slogan. Okay. 1, 2, and 3. Yes. No limit. Jumpa anda di puncak kejayaan. Amin. Thank you. I love you all. I love you. Okay, amin. Thank you. Thank you. Okay. So, we love you all. Okay, see you. Jumpa lagi. Thank you Nong. Thank you. Okay. Thank you.